Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa pada hari Minggu yang ceria ni di Garasi TV untuk sesi petang bagi tarikh 14 hari bulan Februari. Tak ada orang Valentine dah sekarang, tuan-tuan. Kita raikan 14 Februari sebagai 14 Februari je. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke atas sokongan semalam kerana anda still lock walaupun sesi live diganggu oleh tumpuan tak pasukan baju merah mana dah main semalam kalah tu. Jadi diganggu banyak oleh rupanya ramai peminat-peminat Liverpool yang turut teremosi semalam dengan kekalahan yang boleh diramal tu, boleh dijangka tu. Jadi pada peminat Liverpool, kita janganlah ambitious, kita aim top 4 je. Tetapi dengan prestasi pasukan yang up and down macam yo-yo ni tak banyak dapat kita harapkan. Ya, apa nak buat, kita akan kembali seperti tahun-tahun 2000-an, di mana bermain dalam flip-flop prestasi ni. Dan ini boleh kita anggap sebagai tahun terburuk 5 tahun Jurgen Klopp memimpin Liverpool. Harap Klopp dapat melakukan sesuatu kerana dia adalah seorang yang master dalam penyusunan taktikal. Tapi saya harap kalaulah Liverpool masih lagi pasukan yang mengamalkan permainan play safe, control the ball, masih lagi berharap untuk menggunakan overlap daripada bahagian kiri dan kanan. Saya fikir taktik ni sangat sukar dan telah dibaca oleh pihak lawan. Robertson dan juga Arnold tidak lagi berada seperti prestasi tahun lepas kerana orang dah faham bahawa menutup ruang larian mereka menjadi punca. Kita tidak dapat, bukan kita lah, Liverpool tak dapat menyusun pergerakan dari tepi. Apabila Henderson bermain di garis terlampau bawah bersama Fabinho kerana ketiadaan pemain pertahanan Van Dijk yang cedera dan tak ada pemain lain yang mampu mengambil alih tugas Van Dijk dan Henderson bermain terlalu bawah, long ball bukanlah kerana Henderson adalah pakar hantaran, jadi walaupun dia membuat hantaran-hantaran jauh yang luar biasa, tapi long ball di tengah-tengah Liverpool belum pernah pun bermain dengan long ball passing ataupun target man yang agak sukar juga, kerana kelemahan ketara adalah ketiga-tiga player di barisan depan Mane, Salah dan juga Firmino adalah orang yang tidak mempunyai skill yang tinggi untuk menerima bola hantaran tinggi kerana kebiasaan lah mereka menerima bola daripada hantaran rendah. Jadi agak sukar saya rasa keadaan Liverpool, dan saya fikir bermain di terlampau ke bawah dengan menggunakan short passing juga membebankan penjaga gol kerana kita tahu apa Alisson Becker bukanlah pemain yang boleh dianggap sebagai the back five. Kerana dalam bola sepak moden, penjaga gol yang berfungsi sekarang adalah boleh mengawal bola dan beraksi seperti pemain pertahanan, tetapi itulah kelemahan yang ketara yang ada pada Alisson Becker. So saya tak fikir kata Alisson boleh bertahan dan dia akan terus melakukan kesilapan demi kesilapan apabila kita mengekalkan, apabila Liverpool mengekalkan corak menggunakan hantaran sama sendiri di dalam dan di luar kotak penalti. Dan pada waktu yang sama saya fikir dah ketandusan idea tu. Midfielder yang ada dah bertukar sampai 16 kali bertukar dalam 23 perlawanan. 16 barisan utama dia bertukar dalam kesebelasan utama dengan midfielder yang kita tak tahu nak letakkan siapa the consistent three. Dengan Wijnaldum Wijnaldum yang tidak konsisten, dan menggunakan Zardan Shaqiri juga kadang-kadang berfungsi dan kadang-kadang tidak berfungsi. Kerana apabila Zardan bermain di sebelah kiri, dia mengelirukan pergerakan Robertson. Sama ada Robertson harus berada melepasi garisan tengah atau kekal saja di bawah garisan tengah. Itu yang saya dapat tengok lah masalah Liverpool yang besar ni. Berapa ratus kita ada siapa penyokong Liverpool, jangan menangis. You never walk alone. 352. Petang ni nampak sikit buku-buku tu, saya nak belanja buku saya. Ini adalah direct sale daripada Garasi buku saya. Saya nak jual dalam 30 set je yang boleh saya jual dalam bentuk set. Kan dulu saya jual single item kisah Lato dan Asmiranda. Kali ini anda akan mendapat combo. Tetapi hanya ada 30 set combo je yang boleh saya bagi pada anda. Itu combo set yang tak boleh dipilih, sama ada anda dapat dengan novel saya Hikayat Tanah Jauh, atau anda dapat dengan kumpulan cerpen saya Pop Urban, atau anda dapat dengan kumpulan cerpen saya Manggis Kota. Tetapi yang pastinya buku yang akan anda dapat adalah Kisah Cinta Lato dan Asmiranda, novel terbaru saya tahun 2020. Tak banyak yang kita nak update lah. Cuma semalam saya scroll dan jumpa satu page lah, tapi saya gelapkanlah nama orang yang membuat komen tu.
Mahfuz share gambar dia sekarang. Kita discuss sikit adalah sebagai rakyat Malaysia mengenai bunyi mercun pada sambutan Tahun Baru Cina tu. Dan juga akan bunyi lagi pada 15 hari bulan Lunar ni apabila datang Cap Gomeh ataupun perayaan 15 tu. Jadi saya fikir kata hantaran-hantaran yang mencaci maki tu saya rasa bukanlah cara dia, seperti kata Tan Sri Johan, apa yang dia bimbang apabila media sosial berkembang dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dia digunakan sebagai kata maki-makian. Siapa yang menyaksikan sesi live bersama dengan tokoh wartawan negara, seorang yang prolifik dalam bahasa, seorang yang pernah berada dalam dunia perbahasaan selama lebih 10 tahun sebelum beliau beralih ke dunia media dan memimpin media selama 20 tahun. Katanya dia tutup Facebook dan tweet dia kerana dia tak tahan melihat bahasa-bahasa yang digunakan dalam media sosial yang menjadikan bahasa Melayu sangat relevan dengan bahasa maki-makian dan bahasa celah-celahan. Jadi sebagai orang lama yang berada dalam dunia bahasa yang indah apabila kita mengkritik, satu hari saya bawa lah puisi Osman Awang menunjukkan bagaimana indah bahasa Melayu apabila dia mengkritik, tajam tapi tidak menikam, menusuk tapi melukakan tetapi tidak berdarah. Jadi kalau tak ada tengok yang Mahfuz up tu, saya tak tahu lah artis ni, saya pun tak kenal, tapi saya blackkan jelas nama dia kerana saya tak mau nak menyebar. Apa yang saya nak berkongsi adalah kegembiraan saya apabila membaca respon-respon dalam status tersebut, di mana ramai orang yang mengatakan kenapa perlu marah begitu. Kita beri ruang kepada semua orang bergembira kerana pada musim perayaan kita pun, kalau di kampung-kampung kita masih lagi tembak mayang kabat tu. Saya pakar buat mayang kabat, tuan-tuan. Betul saya cerita, tuan-tuan, saya masa kecil memang main mayang kabat. Jadi itu yang saya bawa renungan hari ini, dengan mengingatkan apa yang menyebabkan Tan Sri Johan kata dia menutup media sosialnya semua walaupun dia pernah memiliki 40,000 pengikut di tweet, adalah kerana dia terkejut apabila isu-isu kontroversi tweet dipenuhi dengan caci maki, hingga akhirnya dia kata kalau dikompilasikan bahasa caci maki itu, dia mungkin menguasai peratusan yang sangat tinggi dalam status respon. Bukan status yang dimuat naik oleh pengguna, tetapi respon yang diberikan oleh pengguna terhadap sesuatu isu. Jadi kata dia, kalau dia tweet dalam bahasa Inggeris, walaupun ada kemarahan, tetapi bahasa Inggeris yang digunakan itu menggambarkan tingkat penggunaan bahasa yang tinggi. Tetapi apabila tweet dalam bahasa Malaysia, bahasa respon yang digunakan oleh orang Melayu terhadap sesuatu isu yang mereka rasa tak suka atau tak marah, atau rasa marah, bahasanya adalah caci maki yang sangat sukar nak diterima. Sebagai gambaran, inilah orang Tam Melayu yang berbangga dengan tamadunnya, yang mengatakan bahasa ibundanya adalah bahasa lebih 1000 tahun, yang mengatakan bahasa ibundanya memiliki lebih 1.5 juta kosakata. Jadi saya tak mau jadikan diskusi, sebab saya tahu kita tak akan dapat meredakan kemarahan golongan perkauman. Orang yang akan sampai mati pun akan memandang buruk pada kaum yang lain. Itu bukan tanggungjawab saya untuk memastikan sifat perkauman dapat dinipiskan. Saya seorang pencinta Melayu, tapi saya tidak membenci kaum lain. Itu ada beza dia, mencintai Melayu dan kemudiannya anti pada kaum lain, menjadikan kita sama saja macam Nazi, macam kita sama saja macam fasis, kita sama saja macam White Supreme, kita sama saja macam Ku Klux Klan. Jadi saya tak fikir orang Melayu akan berbangga sekiranya mereka menjadi bangsa yang membela bangsa mereka, tetapi mempunyai minda yang sama dengan Hitler apabila dia melancarkan Nazi, mempunyai sama minda dengan Mussolini apabila dia melancarkan fasis, mempunyai minda yang sama dengan Ku Klux Klan apabila mereka melancarkan The White Supreme. Itu saja nasihat saya supaya orang Melayu tak dilihat sebagai pemaki dan pencaci cela ke atas bangsa lain kerana hanya isu mercun. Saya membesar dalam kawasan yang saya juga membesar dalam kawasan yang dipenuhi oleh orang Cina, sebab saya tinggal di tempat yang majoriti Bandar Alor tu 60% populasi adalah orang-orang Cina, manakala perkampungan-perkampungan pinggir bandar tu adalah majoriti Melayu. Saya ramai kawan-kawan Cina, tuan-tuan. Saya ramai kawan-kawan Cina. Dan saya rasa saya pun tak boleh menerima kata-kata makian yang dikeluarkan hanya kerana mercun berbunyi pada pukul 12 malam. Tapi saya memuji dan juga kerana ramai netizen mengatakan beri ruang, itu perayaan orang. Apalah salahnya, kerana kita juga ada perayaan, dan kita pun tak suka apabila kita merayakan sesuatu orang mencaci maki perayaan kita.
Jadi isu yang saya baca tu panjang lebar, hampir semua komen saya baca tu, komennya 1000 lebih saya rasa, tapi saya sempat scroll sampai 400 500. Saya baca detail malam tadi di rumah sebab saya balik di rumah menziarahi ibu saya. Jadi saya sempat baca dan saya rasa saya nak ulaslah sikit mengenai sebenarnya benda tu tak jadi isu kecuali saya menerima satu pemikiran apabila Tan Sri Johan datang jadi tamu ketika kita melancarkan buku Salina dan Warkah pada Pak Bidin tu. Tan Sri Johan saya tanya kenapa menutup media sosial sedangkan Tan Sri ada tweet sampai hampir 40,000 follower. Tan Sri adalah Facebooker yang sangat berpengaruh satu masa dulu. Dia bagi itulah dia kata tidak ada kerana lain kerana dia merasa kecewa dengan cara orang Melayu berbahasa di media sosial hingga memberi gambaran inilah bangsa yang suka memaki hamun orang, bangsa yang tidak pandai memilih kata-kata untuk melahirkan rasa tak suka kecuali mencela dan memaki. Dan kemudian saya teringat juga kepada arwah Osman Awang, cuma saya tak dapat sediakan bahan tu adalah puisi ni, nanti saya akan bacakan untuk saudara tahu tentang tajuk puisinya adalah Melayu. Dan dia bercerita tentang keindahan bahasa orang Melayu. Saya pun tak sempat nak load, semalam saya jumpa Emma Manal, apa yang nama kawan kita yang buat askar tu, Ro'on punya kawan, Ena Manal. Ena Menal. Dan saya semalam kebetulan cross di timeline Ena Menal. Dan Ena Menal berkongsi pantun indah peminangan Melayu tu. Kebetulan pula tu habis scroll tu, saya pergi ke Facebook Ena Menal. Ena Menal berkongsi 8 minit. Sesi yang pernah viral iaitu video pantun Melayu sesi meminang tu. Saya rasa nak menitik mata tuan-tuan melihat bagaimana indahnya bahasa yang digunakan oleh nenek moyang kita dalam video yang di-share oleh Ena Menal tu. Video lama je sebenarnya tu, tapi Ena Menal kongsi semula bagaimana indahnya orang Melayu menggunakan bahasa yang cukup halus dan tulus, bergurau, sindir menyindir dalam bahasa yang sangat tinggi dalam satu sesi peminangan yang videonya 8 minit lebih tu, di mana Ena Menal naik di status dengan mengatakan, oh betapa indahnya bahasaku. Jadi Ena Menal ni kalau tengok pakaian dia tuan-tuan, dia adalah daripada daripada Ro'on punya geng tu. Terkejut saya tu, seorang pemain overall dan pemain jin kumpulan worker yang sangat hebat berkongsi video mengenai keindahan bahasa Melayu berkualiti tinggi dalam sesi akad nikah. Saya rasa sebenarnya kalau tak silap dia kata pinang sudah, risik pun sudah, datanglah hari untuk menikah. Itu ayat dia sebab dia nak memperkenalkan pengantinnya tu. Itu yang saya share dengan saudara lah, bagi tahu kata caci maki ni kan. Saya fikir setiap budaya, saya pun datang daripada Kedah di mana orang gunakan bahasa yang kesat juga. Saya berkahwin dengan orang Melaka yang juga menggunakan bahasa yang agak keras juga. Tapi saya fikir kata di dalam Facebook bahasa yang bersifat caci maki di luar daripada konteks gurauan dan konteks yang boleh difahami orang tak perlulah dijadikan sebagai bahasa harian. Sebab apa yang dituturkan anda dalam FB anda, tentulah anak anda juga friend FB anda, tentulah adik anda juga FB friend anda. Jadi anda sedang mendidik orang untuk menggunakan bahasa yang saya fikir kata akhirnya merendahkan martabat bahasa bangsa kita, akan menjadikan bangsa kita ke depan menganggap bahawa memaki hamun, memalu, mengaibkan orang adalah satu perkara biasa. Mengkritik ni tuan-tuan perlu, kerana bangsa yang kritis, yang bertamadun adalah bangsa yang sentiasa mengkritik. Tetapi mengkritik memerlukan seni. Dia dipanggil sebagai mengkritik dengan keras, bukan mengkritik dengan kesat. Jadi saya boleh bayangkan tuan-tuan, kawan saya ada satu kawan nama dia Afu, di kelas saya tu, adalah scrum half dalam pasukan rugby saya. Saya cerita saudara, satu benda lah cerita je lah ni. Saya dulu adalah salah seorang daripada water boy. Saya tak boleh main rugby sebab badan saya kecil. Tetapi semua budak-budak nakal di sekolah saya dikumpulkan oleh seorang guru disiplin. Nama dia Mr. Lee. Semua budak jahat, budak baik tak boleh main rugby. Sekolah saya, Sekolah Tengku Abdul Rahman Al-Ustah, antara top 5 rugby pada era 80s di Kedah. Kerana Kapten Malaysia pernah berasal daripada, dua Kapten Malaysia pernah berasal daripada sekolah saya. Kapten Malaysia, Rugby Malaysia. Pertama adalah Syafi'i Sadri, dan yang kedua adalah Idris Long. Idris Long adalah, Syafi'i adalah kapten pada tahun 70-an. Idris Long adalah kapten Malaysia pada tahun 90-an. Dua kapten rugby Malaysia, skuad kebangsaan, 15 side, berasal di sekolah saya. Tetapi isu perkauman di sekolah saya diselesaikan oleh seorang guru disiplin dengan menggunakan pasukan rugby.
Di mana dalam pasukan rugby, budak-budak jahat yang tak boleh main rugby macam saya ni kena jadi kelab penyokong. Ini membolehkan kami ada priority. Priority maksudnya apabila ditangkap, kami tak boleh dirotan. Guru ni dia juga guru disiplin dan dia juga guru sukan. Jadi kalau lah salah setakat pakai stoking belang ni apa semua, terlewat 5 minit dia abaikan. Asalkan kami menyumbang sokongan pada skuad rugby. Ini guru saya yang paling hebat, tuan-tuan, dah meninggal lah, Mr. Lee ni. Dalam permainan rugby, tuan-tuan, kita ada 2 player yang sangat kita sayang. Satu tu nama dia Cina, tapi dia terjemahkan dalam bahasa Malaysia bermaksud bakar, terbakar. Dia bakar. Bakar juga bermain untuk Kedah dulu. Dia seorang Chinese scrum half yang dia bermain sebagai apa center yang saiz dia sangat kecil. Menjadikan dia sentiasa menjadi mangsa tackle yang sangat kuat. Dan kita ada satu orang besar bernama dia Chong Seng Lee. Chong Seng Lee adalah bekas petinju sukan ski kebangsaan. Pun berasal daripada sekolah kita. Pada sekolah saya, pada tahun 80-an, dia bekerja dengan Tentera Udara di Raja Malaysia dan mewakili Malaysia dalam sukan tinju heavyweight untuk level sampai sukan ski. Kata guru saya senang. Dalam permainan rugby, dia menyusun semua budak Melayu yang kaki belasah ni sebagai backup. Berarti bakar ni sangat kecil. Chong Seng Lee sangat besar. Jadi bila bakar ni kena, kita ada seorang nama dia arwah, nama dia Arin. Arin ni pergi kerja di Singapura dan meninggal disebabkan sakit. Arin ni bermain dan dia jaga bakar ni. Bakar ni Cina. Setiap kali orang tackle bakar ni, Arin ni akan sampai pop siku dia akan naik ke muka orang tu. Berarti sama juga apabila ada pemain Melayu yang kena tackle oleh pasukan lawan, Chong Seng Lee ni akan datang, dia lagi besar, tuan-tuan, dia tang sikit je. Itulah perpaduan yang dibentuk dalam rugby pasukan sekolah saya dari seorang guru Cina dengan bawa semua gangster bekerja dalam padang rugby dan kemudian semangat dalam rugby itu menjadikan kami, sebab kami penyokong, kami pun terasuh gitu je. Bila tengok satu player Melayu kena tackle, kita dah tahu dah seorang yang akan datang mengganggu pemain lawan mestilah seorang Cina. Apabila pemain Cina kena tackle dalam pasukan rugby kami, seorang budak Melayu yang akan datang untuk membelanya, seorang yang akan datang membelanya adalah budak Melayu. Itu guru saya buat dan sekolah saya hilang krisis perkauman yang menyebabkan bergaduh kaum di sekolah saya ni sampai polis datang dengan petrol car. Ini sekolah Tengku Abdul Rahman Al-Usta ni, tuan-tuan. Sebut je orang tahu siapa yang budak Kedah dalam ni, tahulah legasi sekolah ni. Waktu dia menjadi sekolah grade C. Saya bersekolah dia sekolah grade C. Sekarang dah naik grade B. Jadi tuan-tuan, saya rasa tak bersetuju lah bila perkauman caci maki begini. Tuan-tuan hentikanlah. Kerana berilah ruang kepada masyarakat Cina meraihkan Tahun Baru Cina dengan semangat kita memberi sokongan. Saya tahu ramai yang menyokong ni bagi ucapan Chinese New Year pada kawan-kawan. Berilah sokongan. Tak perlu kita merosakkan imej bangsa kita dan merosakkan imej agama kita. Dengan mengatakan orang Islam ni hanya kerana bunyi mercun pun, akidah dia dah tak betul. Dia dah akan maki orang, dia akan hamun orang. Jadi berarti kata-kata akan mematikan dakwah agama. Kata-kata akan merosakkan nilai bangsa. Tu panjanglah tu, saya rasa. Berapa tu orang ada sekarang ni lah? 601 tu saya tak fikir saudara setuju ataupun tidak. Saya tak peduli saudara perkauman ataupun tidak. Tapi sebagai orang yang melalui proses melihat bagaimana usaha seorang guru Cina menyatukan, sebab sekolah saya ni kalau bergaul, tuan-tuan, saya cerita pada saudara, label dia, dulu kita pakai beg kain tau. Beg kain tu. Kita akan masukkan batu bata yang dipecah di belakang sekolah dalam beg kain, kita akan pusing dekat tangan. Ni dalam beg kain yang lembut tu batu. Buku ditinggalkan di sekolah. Pergaduhan tu sampai pukul dengan batu-batu. Kalau buat filem ni, tuan-tuan, box office. Berdarah ni, petrokar kalau datang, tuan-tuan, sebiji tak boleh leraikan pergaduhan kaum di sekolah saya. Hinggalah guru rugby ni dipindah daripada Kolej Sultan Abdul Hamid. Sebab dia bekerja dalam sekolah yang terbaik di Kedah, 5 sekolah terbaik di Kedah. Dia dipindah untuk selesaikan isu perkaumannya. Dan kebetulan sekolah saya ni kuat rugby. Dan di sekolah saya, budak baik yang boleh main rugby hanya seorang je. Nama dia Rahimi. Sekarang dia adalah dekan fakulti sastra Inggeris di Universiti UKM, di Universiti Kebangsaan saya. Kebangsaan Malaysia, dia dekan. Dia seorang je budak aliran sains yang main rugby. Kerana sekolah saya pada waktu tu nak menyelesaikan masalah gangster, hanya gangster saja yang boleh main rugby. Tetapi kita memerlukan seorang kapten yang cerdik. Jadi Rahimi saja budak aliran sains yang datang, yang sekarang dia belajar di overseas. Sekarang alhamdulillah kawan saya adalah dekan dan seorang pensyarah sastra Inggeris di UKM. Dia seorang je orang cerdik yang perlu untuk menenangkan keadaan, kerana dia boleh berfikir, dia cerdik sikit lah berbanding budak-budak yang datang kelas 7, kelas 8 ni, kelas-kelas hujung ni. Kelas yang tuan-tuan tahulah bila kelas yang belakang-belakang ni. Kan, teruk-teruk. Jadi saya memikirkan usaha guru Cina saya ni menjadikan rugby yang terkenal dengan the game is robust but all the players is gentlemen sebagai tempat untuk menyatukannya. Dan akhirnya saya rasa sebelum saya tinggalkan sekolah tahun 84, perkauman bukan lagi isu utama.
kerana kepintaran seorang guru Cina, dia dah meninggal tuan-tuan. Saya rasa tahun 2008-2009 guru saya ni meninggal. Ramai bersedih tuan-tuan. Saya ada dalam alumni sekolah lama saya, di mana semua so-called something sekolah ni berasa terharu lah kerana kami menjadi baik. Sebab waktu tu terpecah dua. Sebab saya kata kawan saya Afu ni, dia pun boleh tahan juga. Dia workshop di Kedah. Dia pun boleh tahan memimpin pasukan Cina. Orang Cina kalau bergaduh ni. Saya ni ikut kumpulan Mak Zahir, yang kemudiannya merentai komando Malaysia. Hebat juga, bertugas sampai di Somalia, kawan saya ni. Jadi dia ada dua perkauman. Bertumbuk ni saudara-saudara, sampai saya cerita lah, bukan setakat pergi tumbuk kosong batu. Berdarah setakat satu petrokar datang, polis tu boleh keluar. Pakai hela gitu je. Leraikan, tak ada siapa peduli. Dia akan datang dengan special brand apa semua. Sampailah orang-orang security guard daripada kilang kasut depan sekolah saya tu dipanggil oleh polis untuk bawa cota dan meleraikan pergaduhan di luar kawasan sekolah. Jadi dia mengajar saya, perkauman bukanlah perkara yang baik. Dan saya berhutang budi pada guru Cina saya ni, kerana dia menjadikan rugby sebagai tempat untuk menyatu kawan. Jadi saya fikir kata, itu tahun 80-an tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan pengotak macam saya tahun 80-an. Takkanlah kita masih nak mengekalkan kita berfikir macam kita berumur 15 tahun pada tahun 80-an. Jadi hentikan, saya fikir tak perlu caci maki. Tak perlulah jadi jago kaum dah lah. Kebanyakannya menggunakan profil apa. Kalau guna profil tipu ni apa, fake account ni dia panggil. Pakai fake account. Kemudian saudara menanamkan semangat kebencian. Janganlah tuan-tuan. Saya fikir kata itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Itu saja untuk saya brief saudara. Yang kedua adalah lawatlah Facebook Syahrir Kadir. Selain ada berita, tapi saya suka dengan Facebook Syahrir Kadir. Semalam Syahrir Kadir memuat naik satu cerita bagaimana dia bertemu dengan seorang remaja istimewa. Cuma Syahrir tak nyatakan istimewa sama ada dia autism ataupun dia OKU fizikal. Tapi saya syak daripada cerita Syahrir, dia adalah OKU autism. Di mana Syahrir menceritakan bahawa bagaimana budak ini sangat berminat dengan dunia kepolisian dan ketenteraan. Walaupun dia OKU, dia follow Syahrir Kadir punya Facebook lama, hinggalah satu hari dia naik Grab dan datang ke pejabat Syahrir Kadir dan bagi tahu kata dia nak minum kopi dengan Syahrir Kadir. Dan Syahrir Kadir menceritakan momen dia mengingatkan saya seperti filem Rain Man, lakonan Tom Cruise dan juga Dustin Hoffman. Saya teringat filem tu, bagaimana seorang lelaki lurus. Siapa tengok filem Rain Man akan tahu. Di mana Syahrir kata dia datang dan berbual dengan Syahrir. Saya rasa sangat terkejut. Kerana dia tahu semua operasi polis, sejarah tentera, sumbangan tentera, dan dia kenal setiap pos-pos jawatan penting. Ketua polis dan juga ketua polis negeri dari dulu sampai sekarang. Syahrir kata dahsyat peringatan fakta dia. Baca tu, saudara akan baca tu, menarik cerita Syahrir berkongsi dalam Facebook Syahrir Abdul Kadir SK tu, Syahrir A. Kadir tu, mengenai kanak-kanak, mengenai remaja istimewa ni yang datang kepada dia. Dan Syahrir kata dia pun tabik tu, kerana fakta-fakta dan juga pengetahuan budak istimewa tu terhadap dunia kepolisian dan dunia ketenteraan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ini saya saja share untuk saudara lebih berfikir menghargai anggota polis di tengah-tengah cemuhan yang sangat teruk kerana dua kes WhatsApp yang charge mengorat apa semua tu. Untuk seorang bapa yang moden seperti saya, kalaulah polis tersebut WhatsApp ke anak saya akan suruh reply je. Saya akan cakap suka ke? Kalau suka reply suka, kalau tak suka reply tak suka. Saya takkan jadikanlah dia isu besar nak menganggap keprofesionalan polis apa semua. Saya anggap itu look for cheap thrill lah. Itu pandangan saya lah sebagai bapa. Asal saya ni kampung, saya typical Malay tuan-tuan. Maksudnya di rumah saya ada belacan budu dan tempoyak. Keluarga saya dibesarkan dengan keluarga tradisi Melayu, dipanggil sebagai dia panggil the traditional urban Malay. Tapi saya anggap kalau anak saya menerima WhatsApp tu, saya akan tanya je anak perempuan saya. Saya ada satu anak perempuan cantik juga, boleh tahan cantiknya. Yang sulung dah berkahwin. Kalau WhatsApp anak perempuan saya akan tanya jawapan. Suka dia ke tak? Kalau suka dekat pegawai polis tu, reply je. Kalau suka, datanglah rumah, makan, kenal dengan ayah saya. Kalau tak suka, jangan reply je lah. Alamak, saya tak ada waktu. Tak perlu diviralkan hingga kita tak ada spotting the sweet side of our side. Tak ada. Setiap kali orang buat mistake, kita akan datang the dark side, iaitu kuasa menghukum. Hingga orang Melayu ni tidak mempunyai jiwa yang manis dan hati yang manis. Jadi saya tak bersetuju tu viral tentang... Saya fikir ayat yang dihantar oleh officer polis tu adalah ayat normal bagi seorang manusia lelaki yang terpikat pada seorang wanita yang dia nampak di jalan.
Kemudian dia minta nombor apa semua tu, saya ingat take it as a sweet thing lah. Tak payahlah kita nak viral tu. Saya pun tak faham lah minah tu. Tapi saya rasa memviral dan kemudian meletakkan seluruh imej pasukan polis dalam keadaan tertekan. Hanya kerana awak nak claim awak cun ke, awak nak claim polis tergila-gilakan awak ke, saya tak faham lah. Tapi sebagai bapa, saya cerita sebagai bapa yang sangat tipikal Malay. Kalau anak saya tunjuk, saya akan gelak. Dan saya katakan, saya akan nasihat anak gadis saya. Ilham suka ke? Kalau Ilham suka, reply lah, cakap. Datanglah rumah, makan-makan dengan ayah, kenal-kenal dengan ayah dulu. Kalau tak suka, saya akan cakap je, maaf tuan, saya sebenarnya tak bersikap terbuka untuk mengenali orang lain dalam jenis-jenis call macam ni. Tak perlu viral hingga meletakkan keadaan 120,000 anggota polis yang bekerja sekarang dalam perception yang negatif. Tapi saya puji kerana ramai netizen, majority 70% netizen adalah mempertahankan perbuatan tersebut sebagai tak sepatutnya dipanjang-panjangkan hingga meletakkan seluruh imej pasukan polis dalam keadaan tertekan. Kecuali yang minta bra itulah, itu hal lain, tu betul-betul report sebab ada sex harassment yang tinggi tu dalam isu tanya pakai bra ke tidak, itu dah masuk hal lain lah. Tetapi saya tak faham lah kata orang faham tak faham the sweet thing. Bagaimana melihat banyak detik sebagai satu hal yang manis dalam hidup. Bagi orang yang tak pandai menjamah hidup, semua benda adalah kepahitan. Betul, sampailah seorang polis WhatsApp pun satu kepahitan. Dia tak pandai menjamah hidup ni dengan manis. Tapi imej dekat Facebook dia macam jual kek. Macam jual cupcake tapi manisnya tak ada lah tuan-tuan. Kalau saya tak beli tu cupcake tu. Orang yang jual cupcake tapi tak ada sweet, dia tak pandai menghargai sweet moment. Macam mana meniaga cupcake tu? Dia sepatut meniaga cuka tu. Dia patut meniaga cuka ataupun meniaga air asam tu. Okay. Itu tuan-tuan yang benda yang saya nak sebut begini. Saya rasa dah panjang tu. Berapa tu orang kita ada petang ni dah? 650. Tak, saya fikir macam tu lah. Saya fikir kadang-kadang saya share saudara, kita bukan nak meniaga banyak, tapi hari Ahad ni kita meluaskan minda kita. Saya fikir semua orang bersetuju kata take it as a sweet thing lah. Seorang anggota polis mungkin penat. Saya tuan-tuan, dulu saya dah kahwin, isteri saya ada sebelah. Bila saya travel jauh malam, satu-satu benda yang saya akan menggembirakan gadis-gadis yang jual tol. Saya selalu berharap gadis lah. Kalau nasib saya tak baik, saya masuk lorong tol yang, masa kan tol belum ada kad, dia tol lelaki ni kan. Saya akan menggembirakan. Biasanya kita bawa, kita ada cikadis ke apa. Isteri saya ada sebelah tuan-tuan. Saya akan fikir orang ni bekerja malam, saya akan berhenti. Kalau kena lelaki, saya bagi juga. Tapi saya tak mengorak lah, pelik lah pula. Kalau yang perempuan, saya tahan, jangan lupa kirim salam dekat mak. Kata ayah, abang outstation tak dapat balik 3-4 hari. Ni je lah abang dapat tinggalkan. Saya bagilah cikadis ke apa. Isteri saya suka makan jajan dalam rumah. Dengan harapan memberi momen gembira kepada gadis-gadis tol yang bekerja pada waktu malam. Takkanlah gadis tu nak report kata saya miang dan harassment. Semua orang berada dalam keadaan saya penat memandu jauh dan gadis itu penat berada bersendirian dalam kotak tol tu. Kesemua orang berkongsi momen gembira. Itu cara nak jual cupcake. Ini jual cupcake sweet langsung tak ada. Ini menang sweet Kismina. Sebab nama depan pun dah sweet dah. Okey. So pada gadis cupcake tu, lain kali carilah isu yang besar sikit. Anda telah meletakkan pasukan polis dalam keadaan yang susah. Hanya kerana anda rasa anda lawa ke apa, saya pun tak tahulah. Tapi kalau gitu anda upset tu, orang takut nak mengorak tu. Sebab setiap kali orang WhatsApp anda mungkin naikkan status. Saya nak order cupcake pun saya takut tu. Kalau saya ter-WhatsApp, dek, boleh dapat cupcake yang manis, semanis adik, terus dia up kan, mampus saya dengan muka saya dekat status WhatsApp tu. Habis di viral kan, orang tua tak sedar diri, rambut berubah dah nak mampus dah. Tiba-tiba masih lagi nak mengorat aku. Saya pun takut nak beli. Sebab WhatsApp boleh di viral kan. Okey? Itu je 600 lebih kita ada. Ada soalan. Ada soalan apa? Salam 31 ayah. Salam 31 ayah. Kata Nan Syaban. Nan. Lama tak jumpa kau Nan. Kata Nan Syaban, gadis itu sepatutnya bernasib baik kerana dia ada polis yang berminat untuk mengenalinya.
berbandingkan Nan Syahban dipanggil ke balai kerana diminta kawat cam. Aku pun pernah kena Nan bertenggong lama dekat balai setapak tu. Aku datang Kuala Lumpur kerja kontrak, turun-turun bas mini last pukul 11 malam. Senang je poli tu angkut main-main rembat. Turun bas, satu bas yang turun dekat bus stop Jalan Genting Kelang tu diangkat, dibawa ke balai polis Sentul. Bertenggong depan tiang bendera tu hanya untuk kawat cam curi motor. Dalam hati aku terfikir, Nan, kalau aku ada curi motor takkanlah aku naik bas. Tapi dia nak lengkapkan juga kawat cam, diseretnya orang turun bas. Jadi oleh kerana turun bas tu 5-6 orang laki-laki semua ragat zaman rock Nan rambut pandang, diusungnya dibawa letak dekat balai polis Sentul untuk buat kawat cam motor hilang. Logiknya dalam kepala sampai saya cakap dengan sarjan tu, "Sarjan, kalau saya curi motor takkan saya naik bas?" Dia kata, "Kau diam. Kata aku suruh kau panjat tiang bendera." Diam mana pula. Jawab salah, tak jawab pun salah. Tapi saya tak pernah benci polis, tuan-tuan. Saya anggap dia momen yang manis tu, mengajar saya macam mana polis terpaksa menyelesaikan kes-kes kecurian dengan kawat cam bagi memastikan yang ditangkap adalah orang yang benar, orang yang tepat. Bang, apa ni Abdul Malik kata kan? Ha. Dulu kat Jalan Bahar dia betul, sanggup bagi wang besar nak tunggu lama kat lorong. Ha. Rupanya pekerja kat situ ramai yang bisu, terkono dia. Itu kongsinya si Abdul Malik. Dulu tuan-tuan kalau bawa tol ni, kalau sama-sama lelaki kita pergi mancing ni, aku dengan Kirul Azman kalau dia ada tu, man kolam tu. Kalau pergi mancing ni tuan-tuan, gamble tuan-tuan, siapa bawa masuk tol yang tempat tukang tol tu lelaki memang kena retuk kepala dia. Sebab kita nak pergi mancing, kita pergi sampai ke Lumut tu, harap masuk ke tol tu jumpa gadis tol. Dapatlah kita bergurau senda. Sepatah dua kata kerana penat dan bosan memandu jauh daripada Shah Alam menuju ke Lumut sebelum naik bot pergi ke Pulau Jarak mancing. Itu saja saya cerita, kata take it as easy, make it sweet. Ada benda-benda yang tak perlu dibesar-besarkan kerana dia menimbulkan fitnah. Kadang-kadang saya tak faham lah. Okey, itu saja.